Bahasa Melayu tersenarai sebagai 10 bahasa utama yang digunakan dalam internet. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia telah menjadi bahasa dunia karena sudah masuk UNESCO. Tapi kita harus tetap mempelajari pola pikir kaum Melayu Malaysia. Sebab pola pikir yang penuh halusinasi tidaklah bisa berubah dalam sekejap. Mungkin kaum Melayu Malaysia sekarang pening sekali karena selama ini mereka selalu menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Dalam merancang pengembangan bahasa pun, mereka selalu mengklaim bahasa Indonesia. Dalam video berikut, kita menjadi lebih tahu apa yang dipikirkan kaum Melayu Malaysia selama ini. Yuk kita simak ya. Judul yang saya akan bentangkan pada petang ini iaitu bahasa utama dunia ataupun bahasa yang hilang di dunia. Baik, sekarang kita lihat pula kepada bilangan penutur bahasa ini. Dalam ensiklopedia sama juga dikatakan bahawa 5 yang utama, 5 bahasa utama dunia yang utama. Satu ialah bahasa Inggeris, kedua ialah bahasa Cina, khususnya Mandarin, 3 ialah bahasa Hindi, 4 bahasa Sepanyol, dan kelima ialah bahasa Melayu. Jadi jumlah penutur bahasa Melayu ini dianggarkan sekitar 280 hingga 300 juta orang. Jadi begitu besarnya lah jumlah penutur bahasa Melayu. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu ini mendahului bahasa-bahasa penting dunia yang lain. Kalau kita lihat dalam statistik ini, bahasa Melayu mendahului bahasa Perancis, mendahului bahasa Jepun, bahasa Jerman, Korea dan lain-lain. Yang bahasa-bahasa itu semuanya biasa dengan kita semua. Jadi dari segi penutur bahasa, jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini satu bahasa yang besar dan besar jumlah penuturnya, berada di tempat ke-4 ataupun tempat ke-5 dalam senarai penutur-penutur bahasa utama dunia. Terusnya, daripada jumlah 20 bahasa itu tadi, hanya 8 bahasa yang diterima sebagai bahasa rasmi ataupun salah satu bahasa rasmi ataupun sebagai bahasa kebangsaan. Jadi bahasa rasmi tadi ialah bahasa yang digunakan dalam pentadbiran kerajaan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang digunakan dalam pertuturan dan perhubungan seharian masyarakat ataupun rakyat di sesebuah negara. Jadi kalau kita lihat dalam data ini yang saya paparkan ini, penyebaran bahasa itu merentas sempadan ataupun tempat asal bahasa. Itu yang dikatakan bahasa utama dunia. Masih lagi pertama ialah bahasa Inggeris, tetapi yang menariknya yang kedua ialah bahasa Melayu. Barulah bahasa Perancis, bahasa Sepanyol, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Portugis dan juga bahasa Cina ataupun Mandarin. Daripada 8 bahasa ini, hanya bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi ataupun salah satu bahasa rasmi di rantau ini. Kalau di Malaysia, bahasa Melayu ini ialah bahasa rasmi di Malaysia. Kalau di Singapura, bahasa ini ialah salah satu daripada bahasa rasmi di Singapura. Kerana ada juga bahasa Mandarin dan bahasa Hindi di Singapura. Begitu juga di Indonesia dan juga di negara Brunei Darussalam. Jadi Pak Maman ada di sini di Indonesia. Di sana dinamakan bahasa Indonesia. Tetapi masih dalam rumpun bahasa Melayu. Jadi itulah kehebatan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia ini diterima sebagai bahasa rasmi ataupun sebagai salah satu bahasa rasmi, dan kalau di Malaysia diterima juga sebagai bahasa kebangsaan. Begitu juga di Singapura. Kalau di Singapura, kita lihat di sana lagu Singapura pun dalam bahasa Melayu. Majulah Singapura. Jadi ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini diterima bukan saja di Malaysia ataupun Indonesia, tapi juga di negara Singa ataupun Singapura. Baik, sekarang kita lihat pula beberapa ciri yang dikatakan
menjadi penanda kepada bahasa utama dunia. Kalau kita lihat bahasa utama dunia yang lazimnya kita ketahui, bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis, Rusia, Portugis dan Arab. Bahasa Melayu tak dikatakan bahasa utama dunia. Adakah itu betul ataupun tidak? Kita lihat beberapa ukuran ataupun kriteria yang mengatakan bahasa itu sebagai bahasa utama dunia. Satu tadi ialah dari segi jumlah penutur bahasa. Sebagaimana yang saya katakan awal tadi, jumlah penutur bahasa. Kalau jumlah penutur bahasanya besar, itu boleh dikatakan sebagai ukuran bahasa utama dunia. Jadi bahasa Melayu tadi memang jumlah penuturnya besar, hampir 300 juta penutur. Ciri yang kedua ialah taraf bahasa itu, sama ada sebagai bahasa rasmi ataupun sebagai bahasa kebangsaan. Yang ketiga ialah status atau kepentingan bahasa itu sebagai perhubungan antara bangsa merentas sempadan negara. Yang keempat ialah bangsa pengguna bahasa itu. Kalau kita lihat, ada dikatakan bangsa yang menggunakan bahasa dunia ini bangsa yang maju. Tetapi ciri yang kelima ialah cara penyebaran bahasa itu merentas sempadan asal. Sebentar guys, tampaknya hampir semua ahli bahasa di Malaysia berpikiran untuk mengklaim bahasa Indonesia selama ini. Jadi ada baiknya kita menganggap bahwa yang dipaparkan itu sebetulnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Malaysia. Yuk kita lanjut ya. Jadi dapatlah kita lihat di sini, kalau kita nak mengatakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa utama dunia, ya memang ada benarnya bahawa bahasa Melayu boleh kita letakkan sebagai bahasa kelima atau bahasa keempat terbesar dan penting di dunia. Bukan hanya digunakan di Malaysia, tapi juga di Indonesia, di Brunei Darussalam, Singapura, Selatan Thailand dan juga di rantau ini. Yang kedua, di seluruh dunia juga sudah terdapat lebih daripada 130 pusat pengajian bahasa Melayu. Di Eropah, Amerika Syarikat, China, Jepun, Rusia, Korea, Australia, New Zealand dan juga negara-negara lain di luar kawasan asal bahasa ini. Bahkan sekarang ini juga kita sudah ada kursi pengajian Melayu, kursi pengajian Melayu di luar negara. Antaranya ialah di dulu kita pernah ada di University Leiden di Belanda, University Ohio di Amerika Syarikat, kemudian Victoria University, Wellington, New Zealand, di Hankook University di Korea Selatan dan juga di BFSU, Universiti Pengajian Asing di Beijing, China. Jadi itu antara tempat ataupun di mana ada kursi pengajian Melayu. Dan rakan-rakan kita yang bertanding dalam pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu, kebanyakannya dulu pernah belajar di beberapa universiti yang saya katakan tadilah. Dan pelajar-pelajar asing di Malaysia yang mengikuti pengajian bahasa Melayu juga banyak. Lebih kurang 6,000 orang pelajar asing yang ada di universiti kita, sama ada di universiti awam ataupun swasta di Malaysia. Jadi itulah. Bahkan di China juga kami difahamkan ada sekitar 15 institusi pengajian Melayu yang menawarkan, universiti yang menawarkan pengajian Melayu. Jadi itulah betapa besarnya peran kedudukan bahasa Melayu ini di luar daripada rantau ini. Seterusnya, kita juga lihat berpuluh-puluh ribu buku-buku dalam pelbagai bidang yang ditulis dalam bahasa Melayu. Itu semua adalah buku-buku ilmu tinggi. Buku sains, teknologi, falsafah, sosiologi, ekonomi dan juga lain-lain bidang itu semuanya ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi sebenarnya kekuatan sesuatu bangsa itu memanglah terletak kepada kepandaiannya berfikir secara kreatif dan juga produktif dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau sebuah negara, contohnya negara Malaysia, ingin maju haruslah dengan acuan kita sendiri, kita berfikir dalam bahasa kita, iaitu dalam bahasa Melayu, mengarang, mencipta ilmu dan juga sains dan teknologi dalam bahasa Melayu. Jadi itulah kekuatan bangsa Melayu kepada bahasa Melayu itu sendiri. Baik, seterusnya kita lihat. Jadi cita-cita kita semua, bahkan sasaran Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia juga sejak 20 tahun yang lalu, ialah nak menjadi kedudukan bahasa Melayu yang ada dalam internet. Memang kalau kita melayari internet ni ada macam-macam data yang boleh kita dapat.
Jadi tidak dapat dipastikan adakah data ini berdasarkan kajian yang tuntas ataupun berdasarkan kajian yang sekali imbas sahaja. Pertama, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang bahasa yang digunakan di internet. Menurut satu kajian oleh Nicholas Sitanis Language Insights, kita lihat bagaimana 10 bahasa utama yang digunakan di internet pada tahun 2021. Kalau dilihat di sana, bahasa Melayu menduduki tempat yang ke-6. Bahasa Melayu ada 98.9 juta pengguna secara dalam talian. Jadi data ini data pada 17 Januari 2021. Jadi mungkin tak ada orang percaya bahawa bahasa ini termasuk dalam senarai. Apabila saya katakan bahasa Melayu ini sebenarnya ialah bahasa Melayu termasuk bahasa Indonesia. Jadi bahasa Melayu Malaysia dan Indonesia menduduki tempat ke-6 sebagai bahasa yang digunakan di internet, iaitu 98.9 juta pengguna dalam talian. Jadi kalau kita lihat ini memang penggunaan bahasa Melayu ini agak besar jugalah. Cumanya kalau banding dengan bahasa Inggeris dan bahasa Cina, memang mereka lebih besar, 25% dan juga 20%. Kita hanya 4.1% sama dengan bahasa Portugis. Apapun, bahasa Melayu tersenarai sebagai 10 bahasa utama yang digunakan dalam internet. Begitulah guys, mimpi-mimpi Profesor Melayu Malaysia mengenai bahasa Melayu. Nah, sekarang mungkin para ahli bahasa Malaysia akan pusing memikirkan nasib bahasa Melayu Malaysia. Atau bisa saja mereka tetap meneruskan mimpinya dan menganggap seolah negara, bangsa, dan bahasa Indonesia tidak ada. Menganggap semuanya serba Melayu, itu terserah mereka. Yang pasti, bangsa Indonesia telah berhasil membawa bahasa Indonesia jadi bahasa dunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.